Kita pasal sembelit. Sebab ramai orang yang mengalami masalah sembelit ketika berpantang. Kenapa orang apa khabar semua? Dah lewat juga ni Kak Ija nak live malam ni untuk adik-adik. Sebab Kak Ija rasa macam ramai lagi tak tidur. Kita nak test ramai tak yang tak tidur lagi malam ni. Jadi kita nak live sekejap pasal sembelit. Ramai orang kena network connection lah pula. Kan? Tiba pula pun network connection malam-malam. Siang pumpur, malam pumpur. Bila nak reach ni? Kan? Kak Ija ni seorang. Jadi live dengan korang sementara. Ada sesiapa tak dengan Kak Ija hari ni? Kita nak cerita pasal sembelit. Sebab ramai orang yang mengalami masalah sembelit ketika berpantang. Kenapa orang sebenarnya dia bukan daripada berpantang, dia daripada kehamilan. Ramai yang bila hamil tu dah start sembelit. Ada yang kena buasir sedikit kan. Kenapa perkara macam ni terjadi? Tanya kenapa. Sedap sangat duduk ni. Betul kedudukan. Ada sesiapa yang Kak Ija minta tolong like, minta tolong share sikit. Kita nak cerita pasal sembelit dalam berpantang. Boleh dengar tak Kak Ija? Siapa yang tengok Kak Ija boleh dengar ke? Minta tolong info sikit. Kalau boleh dengar, minta tolong cakap boleh dengar. Dan kalau tak boleh dengar, boleh tolong cakap tak dengar. Okay? Sebab kita nak berkongsi pasal apa keadaan kita dan macam mana kita nak handle sembelit bila berpantang kan. Sebab memang sangat-sangat menakutkan kan. Ramai orang yang takut sembelit masa berpantang ni. Bukan sebab apa, sebab kita dengan luka jahitan, dengan ada contohnya ada trauma lagi masih lepas bersalin kan, takut tekanan tu terlampau kuat ke, terlampau terlebih ke, takut ada benda terkeluar kan. Nak bagi ibu-ibu yang baru pertama kali melahirkan ataupun bagi ibu-ibu yang dah melahirkan dan mempunyai masalah yang belum dalam kelahiran, yang maknanya dalam proses berpantang yang sebelumnya. Okey, jom kita nak cerita sebenarnya sembelit ini berlaku. Selalu sangat orang sembelit dalam pantang. Dan kenapa sebenarnya sembelit ni dan macam mana kita nak apakan kita punya mind supaya cara membuang kita tu akan dapat lebih mudah. Macam mana kita nak memudahkan pembuangan kan. Sebab ramai yang bermasalah macam ni, mempunyai masalah buasir pun dalam tempoh berpantang ni. Dan buasir ni sangat tidak bagus sebenarnya, kerana ianya adalah disebabkan urat dekat dalam rektum kita itu yang membantu sensitivity itu, dia luka kan. Dia luka. Ada orang yang buasir dia sampai berdarah-darah disebabkan oleh masalah sembelit, tekanan yang terlampau kuat akibatkan burst dia punya pecah dia punya saluran darah itu dan mengakibatkan pendarahan. Jadi kita tak nak berlaku macam tu, dan kita nak bantu supaya najis kita lebih lembut ataupun lebih mudah terkeluar. Okey, pertama sekali kita nak bagi tahu kenapa sebenarnya kita ni mengalami masalah untuk membuang air dalam pantang ni. Sebelum ni kita tak ada masalah buang air, tapi ramai juga yang ada masalah untuk membuang air ni daripada kehamilan. Kenapa sebenarnya? Okey, dia adalah disebabkan oleh proses kehamilan kita. Proses kehamilan yang mana apabila perut kita semakin besar, baby semakin berat, ianya menekan usus besar kita, dan mengakibatkan benda tu menjadi lebih tersepit ataupun lebih terhimpit. Okey, jadi bila terhimpit ataupun kedudukan baby tu betul-betul menghempap kita punya usus besar, bila kita nak membuang tu dia jadi susah, dia jadi tak lancar. Jadi bila tak lancar tu kita kan rasa tak sedap, perut dah start tak sedap, kita pun start nak meneran kan. Jadi kita start nak meneran, perut tak sedap, tapi saluran tu sangat sempit dan terhimpit. Jadi kita perlu tekanan yang lebih kuat. Jadi tekanan tu akan berlaku lebih kuat. Tegan kita punya kita punya
saluran darah yang dekat dalam rektum, dekat dalam dubur kita itu pecah dan luka. Jadi dia berlaku pendarahan, dan ada juga yang boleh mengakibatkan terkeluar sikit, dia terkeluar sikit daripada lubang najis kita. Okey, jadi ini adalah satu perkara yang sangat-sangat perlu dibantu sebenarnya. Sangat-sangat memberi ketidakselesaan. Siapa selesa bila adalah kita dalam keadaan yang baru lepas melahirkan, yang mana kedudukan rahim sangat lemah, dan kita pun masih lagi takut ya. Jangan katalah orang yang bersalin ni dia tak takut. Dia tak takut pun dia punya nak menerai lagi. Dia takut ya. Dia nak kencing pun dia takut. Takut luka jahitan terbuka lah. Kak Ijah sendiri, Kak Ijah memang ada rasa takut macam tu ya. Kak Ijah sendiri takut macam tu. Nak pergi toilet, Kak Ijah pernah lah dulu ya. Masa anak pertama dulu, Kak Ijah nak pergi toilet, suami Kak Ijah tak ada, abang Kak Ijah yang ada. Kak Ijah sampai minta abang Kak Ijah temankan Kak Ijah dalam toilet. Abang, kau kena teman aku dalam toilet ni, aku takut nak buang air. Aku takut nak buang air, sampai suruh abang tu temankan dalam toilet ni. Bukan dekat luar toilet, masa anak sulung kan, kita takut. Suruh temankan dalam toilet. Ya, dia pun marah-marah, Kak Ijah pun dia teman dia dalam toilet. Okey, sebab apa? Sebab kita rasa takut, dan kita rasa macam takut apa-apa terjadi, takut berdarah, takut terkeluar apa-apa yang tak ingini, betul kan? Saya rasa semua pun mengalami perkara yang macam ni. Semua pun ada kerisauan yang macam ni bila kita nak meneran dengan kuat kan. Tapi Alhamdulillah Kak Ijah tak ada masalah sembelit yang teruk. Cumanya mungkin ada masalah sembelit yang teruk, cumanya rasa takut. Rasa takut nak pergi toilet tu, itu baru tak ada masalah sembelit, dah takut. Kalau yang ada masalah sembelit ni Kak Ijah tak tahu macam mana dia orang handle kan. Macam mana korang nak handle, nak teran rasa takut takut rahim terkeluar lah, macam-macam dekat kepala kita, betul kan? Jadi kalau betul minta like sikit, minta like. Siapa yang ada rasa macam ni, rasa takut nak pergi toilet sebab takut benda-benda lain terkeluar, takut luka bawah tu terbuka ke, tiba-tiba meletup ke, kita takut. Kak Ijah sendiri pun takut. Jadi apa sebenarnya bila kita, apa yang mengakibatkan sembelit ni, kenapa, dan apa persediaan yang kita boleh buat sebenarnya untuk membantu kita mengurangkan dalam pantang kan. Okey, selalunya Kak Ijah pernah dulu berkongsi pasal kit yang ibu-ibu ni kena siapkan untuk diri kita untuk tempuh waktu berpantang ya. Okey, dalam herba yang Kak Ijah ramu, memang kita ada taruh herba yang boleh membantu melawaskan pembuangan. Okey, satu kita bantu daripada segi itu. Keduanya, sebenarnya selepas kita melahirkan adalah sangat-sangat elok. Okey, kalau kita cari orang-orang yang tahu, kalau boleh cari orang, kalau nak mengurut ni sebenarnya kena cari orang tahu tau. Hai Hafiza, hai Siti Salwa, yang watching ni, kalau boleh sila hai Kak Ijah sikit supaya Kak Ijah boleh berborak dengan korang. Korang tak tidur lagi kan? Kak Ijah tahu malam-malam mesti ramai yang pegang-pegang handphone sambil scroll kan, tengok pasal kuih bulan hari ni. Kak Ijah tak tahulah pasal kuih bulan. Kak Ijah pun tak tahu pasal cerita kuih bulan. Ada yang tengok pasal kampung people kan. Jadi sambil-sambil tu boleh dengar Kak Ijah membebel sikit, nak cerita ke korang macam mana korang nak nak handle sembelit dalam pantang ni. Sebab sembelit ni memang satu perkara yang selalu disebut-sebut. Kak Ijah, kalau sembelit macam mana? Kak Ijah, kalau sembelit macam mana? Kak Ijah, kalau sembelit macam mana? Ramai. Kak Ijah boleh katakan dalam 7% mesti akan tanya Kak Ijah, boleh bantu sembelit ke tidak ubat Kak Ijah kan? Jadi bila Kak Ijah sedar macam tu, sebab perkara Kak Ijah selalunya sangat Kak Ijah selalunya suka, apa yang Kak Ijah suka adalah Kak Ijah suka kongsi dengan korang apa yang Kak Ijah buat. Okey, apa yang Kak Ijah dah sambil tidurkan anak dengan Kak Ijah bebel kan. Hai Zaima, bidan temah ya. Okey, Kak Bidan Temah, apa khabar Kak Bidan Temah? Kak Bidan Temah ada siap. Kak Bidan Temah, Kak Bidan Temah dekat mana? Kalau siapa-siapa dalam pantang nak cari bidan, ni kita ada Kak Bidan Temah.
kau. Okey, jadi selalunya yang Kak Ija buat untuk diri Kak Ija yang Kak Ija amalkan bila berpantang adalah bila kita balik daripada hospital, selalunya nenek Kak Ija yang Kak Ija dia akan betulkan kedudukan rahim kita. Okey, dia betulkan dengan lembut ya, kena orang yang tahu, jangan pergi spa pula suruh betulkan, tak boleh lagi ya. Dia kena ada orang yang pandai yang boleh betulkan dengan lembut. Betulkan dengan lembut sebab masa itu rahim sangat lembut. Betulkan dengan lembut supaya ianya membenarkan laluan usus kita itu dengan baik. Okey, membenarkan dia tidak menindir, dia tidak terganggu. Okey, dia tak mengganggu bahagian-bahagian yang lain kan, dia terletak elok dan tak mengganggu bahagian-bahagian yang lain. Jadi dia punya kencing pun akan lebih senang. Ada orang lepas bersalin pun dia rasa susah nak kencing, rasa macam tak boleh nak handle kencing dia, rasa macam kencing rasa macam sakit, orang rasa tak boleh nak berak, tak boleh nak meneran, macam tak rasa. Ini adalah disebabkan trauma daripada tekanan yang kita buat juga kan, tekanan push yang kita buat masa kita proses melahirkan. Tetapi ada juga yang bersalin caesar pun mengalami masalah yang sama. Kerana apa? Kerana semasa tempoh kehamilan, bayi dan rahim kita ni dah sedia menekan usus dan pundi Kedah. Zaimah dia kata dia area Kedah Kak Ija. Kedah. Orang-orang Kedah, hang kalau nak berurut, macam mana cakap Kedah? Lupa. Boleh pergi cari bidan Zaimah ni. Bidan Temah kau. Lepas tu dia menekan kita balik semula. Dia menekan kita punya usus. Jadi dia akan mengakibatkan najis itu susah nak keluar. Keduanya kita punya mindset. Mindset ni sangat penting. Okey, bukan kata saya ni dah positif je, betul. Memang betul. Kita memang kata kita dah positif, tapi kita punya circulation. Sebab tu dalam perawatan tradisional herba, perawatan tradisional, betul kan Zaimah? Perjalanan darah ini adalah sangat penting. Orang yang merawat secara tradisional samakan urat-urat badan. Sebab apa? Pada kita yang merawat tradisional ini, kesinambungan ataupun hubungan daripada semua bahagian adalah sangat penting. Bila satu berkait dengan satu, satu berkait dengan satu, ianya kalau satu ada yang terblok, ianya akan mengganggu, akan gangguan di sana sini. Sebab tu orang sakit kalau darah tinggi, dia akan kena kencing manis, dia akan kena sakit jantung. Dia adalah disebabkan oleh blood circulation kita yang terganggu. Itu daripada segi pengamalan tradisional lah, pengamalan herba yang kita faham, yang Kak Ija faham ya. Okey, yang Atuk ceritakan macam tu. Jadi kita ceritakan saja, repeat macam tu. Tekanan sangat rasa pening sebelit ni, sakit kepala. Betul. Kenapa bila kita sembelit kita sakit kepala kan? Kita sembelit kita rasa sakit kepala bukan sebab apa? Sebab tekanan angin. Orang kata dalam badan tak ada angin kan, ada sekarang doktor-doktor kata dalam badan tak ada angin, tapi daripada segi perawatan tradisional kita percaya yang ada angin dalam badan. Okey, ada angin yang boleh masuk dalam badan, dan sebab itu bila kita ada angin meroyan, kita ada angin medu, kita ada angin pasang, kita ada banyak-banyak jenis angin yang boleh mengakibatkan gangguan pada urat kita. Okey, jadi bila ada sembelit ini, dia memang akan mengakibatkan kita pening juga. Kita akan rasa tak selesa, kita akan rasa tak selesa, pening, terganggu, tak boleh berak kan? Gila korang, tak boleh berak, rasa nak berak tapi tak boleh, rasa nak berak tapi tak boleh kan? Nak berak takkan nak duduk mencangkung, nak duduk dalam tandas lama-lama, takut pula batu meroyan terkeluar pula kan. Kak Ija dulu fikir macam tu. Ini Kak Ija cerita apa yang Kak Ija fikir kan. Takutlah ada benda-benda terkeluar. Korang bayangkanlah sampai panggil abang pada Kak Ija tu, teman dalam tandas, kau tunggu sini aku nak berak. Suruh tunggu ni, pegang tangan aku ni, pegang tangan. Takutnya nak buang air besar tu, boleh suruh abang pegang tangan. Punya takut sebab rasa tu buat kita rasa gerun. Kita akan rasa gerun. Tak kira lah korang beranak, Kak Ija walaupun dah beranak, mungkinlah masa anak
masa anak pertama tu memang paling-paling fobia lah kan. Bila anak dah semakin banyak kita dah boleh adapt macam mana kita nak handle. Okey, pertama sekali macam mana nak handle? Okey, selain daripada bantuan daripada herba, okey, persediaan apa? Contohnya saya masih lagi kat hospital, saya nak terberak tapi sembelit. Saya nak buat apa? Kak Ija selalu pesan dekat adik-adik, kalau dalam kit korang, maknanya kit tu yang korang bawa lah untuk diri korang, persiapan ibu-ibu untuk bersalin ni, siapkanlah Anima Pump. Okey, Anima Pump ataupun ada ubat yang minum tu yang boleh melembutkan najis. Anima Pump ni adalah ubat yang kita pump dekat dubur kita yang boleh membantu melembutkan najis dekat dalam kawasan itu dan memudahkan pengeluaran najis. Pertama sekali Kak Ija memang suruh siapkan itu. Walaupun kita ada herba yang boleh membantu, tetapi mungkin korang time nak berak tu korang tak minum herba lagi. Time nak membuang tu korang tak ready, tak jalan lagi herba tu kan. Jadi kita sebagai langkah-langkah keselamatan dan bantuannya. Okey, keduanya kita Kak Ija pun ada sediakan herba yang boleh membantu melawaskan pembuangan. Selalunya kalau yang sembelit sikit-sikit tu dia okey, dia akan kalau minum sepang kederang ni selalunya akan bantu sepang kederang dan ubat periuk ya, dua-dua ada. Sebab dalam ubat periuk pun Kak Ija ada taruh sepang kederang. Korang jangan risau. Okey. Ianya akan membantu korang melawaskan pembuangan. Sebab apa kita nak bantu melawaskan pembuangan? Sebab sama je, sebab kita nak bagi korang rasa selesa, membantu perjalanan darah tu dengan betul supaya korang senang nak membuang, membantu luka-luka kecil supaya yang tadi Kak Ija cakap dia luka sebab tu keluar darah kan. Dia luka sebab tu dia tersembul kan. Bila kita minum sepang kederang dan ubat periuk ni, insya-Allah kebanyakannya yang tersembul ini akan masuk, akan mengecut. Sebab apa? Kalau rahim pun boleh dibantu untuk kecut, insya-Allah buasir ini pun akan terkecut sekali. Sebab tu ramai yang kata, yang feedback Kak Ija saya ada cyst, tapi lepas habis pantang ni saya dah tak ada cyst. Sebab apa? Sebab bukan sebab dia bergantung pada jenis cyst, tapi mungkin sebab efek pengecutan tu membantu cyst tu mengecut juga. Sama juga macam pengecutan rahim. Jadi kena sediakan Anima Pump dan minum herba dengan betul, consistently. Ketiganya pemakanan. Kak Ija tak tahu kenapa orang menggembar-gemburkan yang dalam pantang ini tak boleh minum air banyak. Okey, tak boleh minum air banyak, kena minum air segelas je sehari. Korang ni macam mana korang nak ada susu kalau minum air segelas? Siapa punya ideologi yang minum air tak boleh banyak ni? Yang dimaksudkan orang dulu-dulu pasal tak boleh minum air banyak ini adalah korang jangan gogok satu balang sekali minum. Minum 3 teguk berhenti. Okey, minum lagi, minum kerap tetapi sikit-sikit. Bukan tak boleh minum air sayang. Kak Ija tak setuju bila orang kata dalam pantang tak boleh minum air. Sebab masa Kak Ija dulu, kita boleh minum air tetapi sedikit-sedikit dengan kerap. Kak Ija suka cerita apa yang Kak Ija buat. Kak Ija suka cerita apa yang diajarkan kepada Kak Ija. Kak Ija tak suka baca-baca cerita tak. Kita cerita apa yang kita buat supaya korang, kalau Kak Ija dapat result, korang pun akan dapat result. Kalau Kak Ija buat jadi, insyaAllah korang buat pun insyaAllah jadi. Kita nak benda yang korang buat tu betul. Sebab apa? Kenapa Kak Ija kata betul? Sebab benda ni dah dibuat daripada orang dulu. Kak Ija pun bertanya juga kepada makcik Kak Ija yang masih lagi membidan. Bukan makcik lah, nenek saudara Kak Ija masih lagi berbidan. Dah tua juga. Mungkin dia dapat daripada Nyang Kak Ija jugalah ilmunya, tapi dia masih lagi menjaga orang dalam pantang. Kak Ija pun tak tahu. Jaga lagi orang dalam pantang. Jaga lagi, ada lagi orang suruh ngurus. Kak Ija pun tanya. Tak boleh minum air banyak tu macam mana? Mungkin nanti kita boleh interview lah dia pula kan. Tak boleh minum air banyak tu macam mana kisahnya. Dia pun cakap perkara yang sama, yang bukannya tak boleh minum air banyak, tak boleh minum air banyak sekaligus. Orang selalu ambil perkara jadi pendek. Dia tak boleh minum sekaligus.
Janganlah korang go. Macam baru balik daripada exercise pula korang minum air. Tak, kita kena minum sikit-sikit. Tetapi kerap. Kenapa kena minum air dengan cukup? Dalam badan kita memang perlukan air. Jangan kata tidak, pemulihan badan kita ni pun perlukan air. Buah pinggang perlukan air. Nak build darah perlukan air. Badan kita ni kan percentage terbesar adalah air. Jadi make sure air dalam badan kita cukup. Sebab tu saya kata, sebab tu daripada segi perawatan pun herba yang diminum ini yang paling bagus. Sebab apa Kak Ija tak masuk dalam kapsul? Kenapa Kak Ija tak masuk dalam kapsul ke bagi korang ni makan? Sebab apa? Yang herba-herba ni Kak Ija lebih suka untuk korang rebus, untuk korang bancuh minum sendiri ni. Kenapa? Sebabnya yang minum liquid ini, liquid ataupun cairan ini lebih mudah diserap badan. Okey, sebab tu Kak Ija ramai orang tanya, Kak Ija tak ada ke yang dalam bentuk pil? Tak ada ke dalam bentuk pil? Tak ada ke dalam bentuk pil? Bukan tak boleh Kak Ija nak blend masuk dalam pil, boleh. Boleh, tapi kena tahu kalau korang dalam pantang, perubahan rahim itu adalah sangat cepat. Okey, dan kita kena ikut selari dengan perubahan itu. Herba kena selari. Hari ni dia kecut banyak ni, herba kena bantu. Herba kena bantu. Saya tak boleh tunggu plastik cair dulu dalam badan, barulah herba nak resap pun tak tahu bila efek tu. Sebab dulu memang orang tak pakai kapsul-kapsul ni. Diorang memang lebih mengutamakan cecair untuk lebih mudah menyerap dalam badan. Itu yang orang tua-tua dulu tahu. Itu yang diorang perhatikan. Jadi make sure pengambilan air dan liquid korang mencukupi. Okey, untuk bantu korang digest penghadaman. Okey, seterusnya adalah pengambilan sayur-sayuran. Okey, jangan kata dalam pantang. Ramai kata dalam pantang saya makan ikan masin, nasi, lada hitam. Okey, sepanjang 44 hari. Tidak, bukan macam tu. Salah tu cara didik. Cik, salah. Okey, berpantang ini adalah proses memulihkan ya. Jadi kita memang ada herba daun-daun sayur-sayuran yang kita tak digalakkan makan. Contohnya apa-apa yang sejuk, nangka, janganlah kau tiba-tiba buat lauk lemak nangka makan. Kak Ija pernah budak dia rasa satu sudu. Kak Ija saya rasa sehujung sudu sahaja lauk lemak nenas ini, dan tiba-tiba selepas itu terperciklah nanah keluar daripada miswi saya besoknya. Terkeluarlah nanah daripada miswi saya. Saya tak ada silap makan Kak Ija, saya cuma rasa sehujung sudu sahaja lauk lemak nenas. Okey, bukan sebab mungkinlah memang nak jadi, sebab ramai yang kata saya makan nenas okey je. Dan Kak Ija juga pernah jumpa seorang, ini adalah orang terdekat ya. Jangan kata orang Kak Ija bolehlah keturunan bidan-bidan ni mesti semua dalam family Kak Ija berpantang dengan betul. Tidak. Kita pun ada juga pro and cons. Ada juga yang berpantang, ada juga yang tak berpantang. Ada juga yang mengikut aturan, dan ramai juga yang tak mengikut aturan. Ini atas diri masing-masing kan. Yang tak berpantang ni Kak Ija pernah jumpa. Kak Ija pernah jumpa juga seorang yang sangat dekat dengan Kak Ija. Dia tidak berpantang dengan baik. Dan badan dia selepas itu dia memang minum. Dia kata dekat luar negara orang minum jus nenas dalam pantang ni semua tak ada apa masalah. Dan dia pun sama, sebab sama juga minum juga jus nenas, jus apa ni semua minum juga macam orang luar negara lah, sebab bersalinnya di luar negara. Tetapi diorang tak faham yang di luar negara diorang minum red wine untuk menghangatkan badan, dan dia tidak meminum apa-apa herba ataupun ubatan untuk membantu menghangatkan badan. Minum jus nenas apa semua, balik satu badan bengkak. Dan bila satu badan bengkak, 2 tahun memakai pad secara konsisten kerana air yang banyak. Ini memang kita pernah jumpa sendiri. Dan untuk mengubatinya, masa tu dia balik tu anak pun tak berapa besar lagi.
dalam setahun lah macam tu. Tapi dalam tempoh itu dah tetap maknanya kena pakai pad all the time, berair. Okey, dan berair, kena pakai pad all the time, dan sampai badan dia sangat bengkak air, tekan pun tenggelam, tenggelam jadi sangat gemuk, sangat teruklah badan dia, dan memerlukan masa 2 tahun untuk memulihkan badan. Okey, memulihkan badan tu maknanya hilang bengkak 2 tahun ya. Ini cucu bidan raja. Kan? Jadi jangan kata semua orang boleh ikut, sebab memang ada orang yang ideologinya berbeza. Cumanya kita buat persediaan, kita tambah pengetahuan supaya kita boleh elakkan apa-apa yang kita boleh elak kan. Korang kena berdiam ke apa-apa macam orang zaman dulu, tidak. Kita boleh modernizekan, tapi kita make sure yang kita tidak melampaui batas-batas yang penting. Okey, balik semula. Cerita je banyak. Kak Ijah hari ni nak cerita pasal buasir, pasal sembelit. Okey, nak bantu memudahkan sembelit. Sayur-sayuran kita boleh makan, lobak putih kita boleh makan, buat bening air kita boleh makan, sawi kan. Ada beberapa sayur yang kita boleh makan. Jadi makan sayur, makan nasi dengan sayur. Okey, pastikan korang boleh makan oren sangkuik. Makanlah oren sangkuik. Apa-apa buah yang boleh dimakan, kita boleh makan kan, untuk membantu memudahkan. Jangan makan pisang. Kenapa jangan makan pisang? Kerana pisang adalah bisa untuk urat-urat badan. Ya, kena minum sikit-sikit tapi banyak kali Nur Nadira, kena minum sikit-sikit tapi banyak kali. Okey, seterusnya apa yang kita nak buat untuk ibu-ibu yang sembelit dalam pantang ni? Ajak orang teman sebenarnya. Okey, kita dah minum air dengan betul, dah ada ubat kan, kita dah siapkan makanan yang betul untuk diri kita, diet yang betul, maknanya nutrisi yang betul, yang bagus untuk bantu kita pergi penghadaman, air yang mencukupi. Dan kalau kita masih rasa takut, kita boleh minta suami temankan. Suami ni memang kena tak tahu kenapa bila ada suami korang rasa lebih kuat kan. Kan orang teman tu rasa lebih berani, rasa lebih boleh kan. Sebenarnya super power tu tahu, super power bila kita ada peneman. Peneman ni akan memberikan kita aura dia sebenarnya kan, akan memberikan kita aura dia. Semangat itu penting sebenarnya, sebab tu Allah buat Adam, dia buat pula Hawa, suruh teman kan. Peneman ni sangat penting. Jadi seorang temankan. Okey, tak teman kat dalam tandas macam Kak Ijah tu, teman kat luar tandas pun tak apa. Okey, sebab kita takut apa-apa jadi, takut nak meneran kan. Bila kita ada orang teman, mungkin benda tu akan mengurangkan ketakutan sikit. Betul tak? Okey, jadi jangan lupa ambil tahu awal-awal supaya korang tak hadapi trauma yang kuat Ramai orang yang trauma bila dah bersalin kali ni, kali ke depan tu, jadi maknanya kenalah rawat betul-betul supaya kalau memang sembelit sampai terkeluarlah buasir tu, korang memang kena rawat dengan betul. Ambil herba dengan betul, dan sekiranya ada pendarahan masif ataupun yang banyak daripada lubang dubur kamu, pastikan korang dapat rawatan. Kena buat scoop juga kalau berterusan Kalau berterusan tetap kena tengokkan. Jangan tunggu masalah jadi terlampau serius baru nak berubat. Kak Ijah tahu ramai wanita-wanita, ibu-ibu kat luar sana, masalah dah terlampau serius, dah sampai jadi cancer stage 4, stage 3, baru kita nak cuba dapatkan rawatan. Baru nak pergi berubat. Selagi tak nampak, tak naklah pergi tak naklah pergi buat ujian darah, semua tak nak. Sebab apa? Pertama sekali diorang nak berjimat. Diorang kata, saya nak berjimat Kak, saya tak ada duit. Sebenarnya bukan pasal tak ada duit, gelang emas ada gelang emas ada, nak buat pap smear tak boleh. Jadi ini Kak Ijah rasa sangat marah tau kadang-kadang. Handbag mahal, tapi nak cari ubat untuk selesaikan masalah dalaman korang tak nak. Jadi bila korang rasa kalau korang kena penyakit yang susah nak diubati, sampai kena operate, kena buang rahim apa semua, berbaloi ke, berharga lagi ke gelang emas korang pakai ni? Kan? Kak Ijah sangat-sangat sebenarnya kadang-kadang
Kak Ija kesian tau, ada adik-adik kita yang kat luar sana yang memang tak ada duit nak berubat tau. Tak ada duit, Kak Ija saya memang tak ada duit nak bayar. Saya tak ada duit lagi nak bayar. Tahu, jadi saya dah bersalin tapi saya tak ada duit lagi nak beli ubat bersalin. Okey, ini memberi Kak Ija impact yang sangat besar tau. Orang yang berkemampuan tapi dia tak nak, tapi orang yang tak ada kemampuan ni dia orang fikir nak berubat dia orang. Kenapa macam tu? Sebenarnya adalah disebabkan dia orang tahu value kesihatan tu. Bila kita tak sihat, kita akan memerlukan wang banyak untuk berubat. Jangan kedekut untuk berubat. Bila ada masalah sikit-sikit, cepat-cepat ubatkan. Cepat-cepat tengokkan badan kita. Kita ibu nak jadi penjaga anak, nak jadi pendidik. Kau orang ingat tugas ibu ni sikit kan? Bangun pagi, masak breakfast, basuh kain, sapu rumah, mop lantai, kemas bersih, siap anak pergi sekolah. Breakfast anak pergi sekolah, dah anak pergi sekolah, pergi office pula. Balik kerja office ni jangan cakap lah penatnya kan. Balik office, siapkan makan anak pula dekat rumah, nak siapkan dinner. Tu anak sulung I baru balik. Kan nak siapkan dinner, nak siapkan macam-macam nak kemas pula rumah lepas bagi anak-anak makan, nak lipatkan baju. Jadi kena tahu kita ni ada tanggungjawab yang sangat besar dan kita ni multitasking lah, macam orang kata perempuan ni memang multitasking. Dia boleh buat dia boleh buat banyak kerja dalam satu masa yang sama, masak, basuh kain apa semua dalam satu masa yang sama. Lepas tu jadi make sure kita minum air yang cukup. Yang cukup ni sangat penting. Jangan bagi kita dehydrate. Dalam pantang ni kena juga jangan bagi kita dehydrate. Walaupun kita duduk saja, kita minum herba yang agak membantu memanaskan badan. Kita duduk dalam kawasan yang tak ada aircon kan. Kita tak nak badan kita dehydrate. Nak menyusukan baby sampai tak ada susu saya kak. Saya memang minum 3 titik sehari je. Tak apa, it's okay. You can see. Saya memang minum susu yang sangat sikit saja setiap hari. Saya memang minum air yang sikit saja sampai susu saya tak ada. Sebenarnya ni salah. Cara korang berpantang adalah salah. Jadi macam mana nak berpantang dengan betul, macam mana nak handle. Jadi jangan lupa masukkan enema pump ataupun minuman yang boleh membantu melawaskan tu yang boleh beli kat farmasi dalam kit persediaan korang, sebab takut korang dekat hospital korang nak membuang air besar kan. Dan kalau boleh, kalau rasa duduk hospital tu lama, bawalah ubat sepangka derang ni masuk dalam termos, taruh air panas. Jadi kita boleh minum untuk membantu pelawasan dan membantu mengurangkan bengkak dekat kita punya hujung-hujung lubang dubur itu kalau kita sembelit kan. Dia membantu dan juga bantu melembutkan najis juga. Okey. Jadi Kak Ija harap perkongsian Kak Ija hari ini dapat memberi manfaat lah kepada korang. Nak ibu-ibu yang bersalin yang berpamlit. Kak Ija tahu korang punya struggle. Kak Ija sendiri tak sebelit pun aku punya takut dah time tu kelakar betul lah. Kalau cerita dengan abang, sampai sekarang abang Kak Ija cerita lagi. Kau tu nak berak pun suruh aku teman, dia kata macam tu Kak Ija. Kan ada. Aku takut. Cakap dekat ni. Takut teman masuk dalam toilet ni, suruh masuk dalam toilet. Kan. Sebenarnya memang kita akan rasa takut. Kita akan rasa insecure kan, kita takut sebab jahitan bawah tu masih lagi baru. Nak kalau yang 3rd degree ke yang 4th degree punya jahitan yang sampai ke bontot tu, aduh macam mana nak berak. Sebab tu pastikan korang ada enema pump tu kerana ia akan melembutkan betul najis yang keluar at last. Okey, jadi sangat-sangat dapat membantu kan. Macam Kak Ija masa bersalin anak ketiga, anak Kak Ija adalah anak yang melentang Yang melentang ni maknanya bukan dia keluar kepala ke bawah, muka ke bawah, dia keluar muka ke atas. Okey, jadi kita kena meneran dengan sangat kuat. Dan Kak Ija punya peranakan, Kak Ija punya rahim tu sangat ke bawah, hampir-hampir terkeluar sebab baby besar. Kak Ija tak boleh baring kan. Baby besar, Kak Ija ada masalah tulang belakang masa tu, tak boleh baring. Lepas tu melentang pula kan. Jadi Kak Ija meneran dengan sangat kuat. Dan pula yang Kak Ija realise kita bersalin ni, Kak Ija tumpah darah juga masa tu sebab Kak Ija tahu yang darah tu keluar sangat banyak sampai ke kepala
Kak Ija pun ada darah masa tu sangat banyak betul darahnya, sampaikan bila dah selesai lama juga nak selesaikan. Dah selesai tu sampaikan nurse terpaksa mandikan Kak Ija sebab terlampau banyak darah jadi kena jaga, terutama bagi yang mereka yang berpantang sorang-sorang ni Kak Ija kesian kan. Jadi jagalah pemakanan, jaga pengambilan air, makan dengan betul kan, ikut portion. Sebab tu Kak Ija kata jangan makan kerap tetapi sikit-sikit, ia akan membantu penghadaman dengan lebih baik. Jangan makan sekali 2 pinggan, jangan, dalam pantang jangan buat macam tu kan. Sebab tu orang dulu suruh makan sikit-sikit tetapi kerap, okay? Sikit-sikit 6 kali sehari dulu dalam pantang makan. Tapi percayalah Kak Ija, lepas habis pantang berat Kak Ija 51 kilo, 52 kilo. Jadi memang kita akan jadi slim betul, perut tak ada weh. Keluar jalan lepas habis pantang, bawa baby, bawa anak-anak yang lain ramai, orang kata banyaknya adik dia. Jadi Kak Ija nak korang pun merasai lah apa yang Kak Ija rasa. Bukan nak kata kita perfect sangat, tidak. Ramai lagi yang ada metod yang lebih berbeza, yang lebih baik daripada Kak Ija. InsyaAllah ada je, kata tak ada. Ada banyak lagi orang tua-tua dulu yang ada ilmu yang lebih pandai, yang lebih bagus untuk kita kongsi, untuk kita belajar. Even sekarang pun Kak Ija masih lagi suka pergi tanya-tanya, masih lagi suka pergi nak belajar-belajar. Sebab Kak Ija pun bukan tahu banyak, cuma Kak Ija kongsikan apa yang Kak Ija dah lalui kan, apa yang Kak Ija dah buat dulu. Jadi korang pun boleh tiru lah, sebab benda tu membuahkan hasil, ada result kan. Bila ada result, insyaAllah benda tu bagus. Dan Alhamdulillah kebanyakan mereka yang mengambil herba Kak Ija juga menunjukkan result yang baik. Sebab tu Kak Ija berani berkongsi dengan korang. Jadi make sure korang sediakan enema ulang balik, sediakan enema pump untuk membantu korang di hospital ataupun di rumah sebelum korang minum herba ke, tak siap-siap lagi kan. Kedua, minum herba secara berkala. Ketiga, jaga pengambilan air korang, minum air dengan betul kerana minuman itu dapat membantu penghadaman dengan lebih baik. Liquid ini sangat bagus untuk penyerapan. Liquid sangat bagus diserap badan. Liquid ini sangat bagus untuk diserap badan. Jangan takut, jangan minum bukan terlampau banyak dalam satu masa. Minum sikit-sikit, 3-4 teguk berhenti. Sekejap lagi minum lagi 3-4 teguk. Macam tu. Keempat, makan makanan yang berkhasiat yang boleh membantu penghadaman. Jangan kata kunyit, halia ini tidak membantu penghadaman. Membantu. Sebab tu orang buat detox pakai halia. Halia ini sangat membantu penghadaman. Sebab itulah orang minum air detox, minum air detox. Air detox buat daripada apa? Daripada halia, daripada serai, dan bahan-bahan ini korang boleh guna dalam masakan korang dalam tempoh masa berpantang. Kan bagus tu untuk membantu penghadaman. Kan? Ramai orang kata tak boleh makan halia. Tapi bila korang nak detox, korang minum halia. Kan? Jadi kena tahu fungsi setiap sesuatu yang kita ambil. Okey, ambil barangan yang ambil makanan yang bagus untuk badan. Jangan ambil benda-benda yang boleh mengeraskan lagi najis ya. Okey, minum air dengan betul, dan kalau boleh carilah bidan yang bagus untuk betulkan kedudukan rahim kita supaya ianya tidak menghimpit usus ataupun pundi kencing kita dalam proses pengecutan dia. Sebab bila selepas kan rahim kita akan terperenyut dan dia lebih kurang besar macam ni. Kalau kita boleh rasa dekat bawah ni, kalau bidan-bidan dia tahu nak rasa, dia akan tahu rasa usus tu, dia akan tahu cara nak tolak. Okay, dia boleh tolak sedikit supaya tidak mengganggu tidak mengganggu pengeluaran najis, tak tersepit lah, maknanya tak tertekan. Okey, sekian dulu daripada Kak Ija. Dah malam juga ni. Set pantang tu ada herba balut perut. Kita memang ada herba balut perut. Kita memang siapkan lengkap ya. Untuk pakai di dahi, untuk pakai di badan, untuk pakai di herba di perut sebelum kita berbengkung. Bengkung kita pun bengkung yang labuh, yang sangat bagus untuk memegang rahim dan merapatkan balik tulang punggung kita supaya tak ada dah nanti korang nampak jalan
berkangkang. Tak adalah nanti lepas beranak punggung besar sangat. Tak adalah nanti badan straight je, tak ada shape. Kan? Jadi itu fungsi bengkung sebenarnya. Tak adalah nanti perut macam orang mengandung 8 bulan. Sekeliling pula perut tu ada. Sekeliling daripada belakang. Badan yang lain dah kurus. Perut tu je daripada belakang depan besar. Ini yang kita tak nak Kita tak nak macam ni. Kak Ijah tak nak tengok adik-adik macam ni lagi bila Kak Ijah jalan dekat luar. Kak Ijah nak adik-adik yang slim, fit. Kak Ijah nak tengok adik-adik yang macam tu. Kak Ijah suka. Dan kadang-kadang kalau Kak Ijah jalan, Kak Ijah tengok orang yang bawa baby ni kan, dengan suami. Suami nampak sangat muda. Isteri berjalan pun tak larang nak angkat kaki dah ni. Macam sangat berat kaki dia. Kalau dulu dia catwalk, sekarang ni dia dah macam buffalo walk sikit. Sebab penat angkat kaki dia, menunjukkan rahim dia tidak berapa sihat. Kadang-kadang Kak Ijah rasa nak cakap, adik kalau Kak Ijah bagi kau ubat nak. Tapi Kak Ijah segan sebab mungkin dia ada metod yang berbeza kan. Pemahaman orang ni berbeza-beza. Jadi Kak Ijah tak nak mengganggu lah. Tapi memang Kak Ijah rasa kesian. Sebab tu Kak Ijah berkongsi dengan korang. Sebab bukan nak kata kita ni sihat sangat. Tidak juga. Kak Ijah dulu daripada kecil memang Kak Ijah seorang yang selalu sakit. Kak Ijah pernah mengalami penyakit darah yang sangat berbahaya, yang mana Kak Ijah pernah doktor cakap kau tak ada masa nak hidup panjang lah. Kak Ijah pernah hamil anak pertama, doktor suruh gugurkan lah. Kau punya percentage kelahiran adalah 70%, kematian 30% je hidup, dia kata kat aku. Korang bayangkanlah 30% je hidup tau, 70% mati. Betul Kak Ijah masa tu. Tapi daripada situ Kak Ijah belajar apa yang do and don'ts, apa yang bagus dan apa yang tidak bagus. Dan Kak Ijah suka nak kongsi dengan korang supaya korang ada jalan mudah. Korang tak tempuh benda yang sama, korang boleh buat benda yang betul. Tak adalah nak tempuh benda yang susah dulu, jadi baru nak belajar benda yang betul kan. Okay? Sekian dululah daripada Kak Ijah. Malam sangat dah ni, kita jumpa lagi besok. Saya nak live hari-hari untuk korang. Cumanya sekarang ni Kak Ijah tengah tengok kalau pukul berapa Kak Ijah live korang ramai. Okay, korang free sebenarnya, tapi nampak gayanya ramai ibu-ibu yang dah tidur masa ni. Tidur awal. Bagus sebenarnya ibu-ibu, sila tidur awal kerana tidur yang cukup sangat penting untuk orang dalam pantang. Ibu-ibu yang hamil. Okay, ibu-ibu yang hamil kena jaga tidur. Jangan main phone sangat. Tak bagus untuk baby. Besok Kak Ijah nak cerita. Kak Ijah pernah tanya dengan satu bidan ni. Bidan tua. Kak Ijah nak interview dia. Dia malu. Dia kata, tak nak lah aku nak bercakap dengan korang ni. Dia kata, tak nak bercakap. Kak Ijah live hari tu dengan dia. Tapi dia tak nak. Dia kata nak cerita pasal kuning baby ni sebenarnya. Kenapa? Kak Ijah pelik. Kenapa orang zaman sekarang ni ramai prolong jaundice tu. Kak Ijah tanya pendapat dia. Nanti Kak Ijah cerita pasal pendapat dia. Dan Kak Ijah rasa kita ada persamaan pendapat sebenarnya. Dan mungkin benda ni boleh bantu korang untuk prevention, pencegahan kan. Okay, jadi sekian dulu daripada Kak Ijah. Dah lewat ni, kita jumpa lagi esok. InsyaAllah dalam waktu yang lain. Kak Ijah kalau boleh nak buat live petang besok pukul 4.30. Sila tunggu Kak Ijah. Kalau ada masa 4.30, kita live 4.30 Jumpa esok semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa like page Berpantang by Nazira Frijan. Dan ke YouTube channel Kak Ijah Berpantang by Nazira Frijan juga. Kalau nak baca-baca apa yang Kak Ijah tulis, ada blog keepdara.com. Kak Ijah ada tulis blog sikit supaya korang senang nak refer. Dan itu saja untuk hari ini. Insta Kak Ijah Keepdara HQ. Dan sekian dulu daripada Kak Ijah. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Kalau apa-apa soalan boleh PM Kak Ijah ataupun boleh tulis kat bawah. Nanti Kak Ijah reply.